فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan sidang penonton muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, teman-teman, sahabat-sahabat dan seterusnya kepada semua saudara-saudara yang berada di luar sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan menerima amal ibadah kita serta doa-doa kita semua, yang mana kita sentiasa berdoa agar Allah Ta'ala mengangkat daripada bumi ini bala dan ujian yang tidak sanggup dilalui oleh kita sekalian. Jadi kita bermohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim wa bisifatikal uzma wa bi asma'ikal husna. Aku minta kepadamu ya Allah, sekian-sekian demi wajahmu yang mulia, demi sifatmu yang maha agung, demi nama-namamu yang maha indah. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa-doa kita semua, doa-doa orang-orang yang kelaparan, doa-doa orang yang kepayahan, doa-doa anak-anak kecil, doa-doa orang-orang tua yang soleh, yang uzur, doa kaum wanita yang terbeban dan melarat, dan doa seluruh ulama-ulama, para asatizah, dan seterusnya doa semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dimakbul dan diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, pagi ini kita akan sambung kembali pengajian kita, pengajian online yang masih lagi berkaitan dengan hadis yang saya bacakan semalam, iaitu hadis daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, yang mana Nabi SAW menceritakan ataupun menyebut tentang penyakit umat akhir zaman yang mana berjangkit daripada penyakit umat-umat yang terdahulu.
Dan kita telah baca ada 6 perkara dan kita hari ini berada pada perkara yang terakhir. Semua yang pertama hari itu dalam hadis itu ialah gemar berseronok. Yang kedua ialah gemar bermewah-mewah. Yang ketiga gemar untuk melonggokkan harta dan berbanyak-banyak. Yang keempat iaitu tipu menipu dalam mengejar dunia. Yang kelima semalam iaitu gemar marah. Baik, jadi kita sambung sikit yang semalam berkaitan dengan umat akhir zaman ini lama kelamaan dia menjadi semakin pemarah. Maknanya sifat sabar itu diangkat oleh Allah. Dan sedikit demi sedikit daripada dada-dada dan hati orang-orang yang Muslim. Jadi sedikit demi sedikit Allah Ta'ala angkat. Lama kelamaan menjadi makin marah. Kenapa makin marah itu berlaku? Semua ni ialah kerana disebabkan mereka berkejar-kejaran dan rakus terhadap dunia. Jadi begitulah manusia. Bila berebut benda yang sedikit. Dunia ni benda yang sedikit. Dunia ni perkara yang sedikit. Sebab tu dia dipanggil dana. Dunia ni dana. Satu benda yang sedikit. Benda yang ada tempoh dia. Ada limit. Ada expired date dia. Maknanya suatu benda yang sedikit. Sedangkan yang nak kepada benda sedikit ni ramai. Sudah tentu akan berlaku kekecohan. Itu memang dah begitu dah berlaku. Contohnya kerja jawatan kosong. Diisytihar ataupun diumumkan. Jawatan kosong. Ketua pengarah. Ada 20 jawatan kosong. Tiba-tiba yang minta 1,000 orang. Sudah tentu dia akan berebut. Bukan berebut. Mula-mula tu dah berebut dah. Borang tu dah berebut. Belum lagi benda lain. Tapi borang tu dah berebut dah. Bila berebut, maka akan berlaku perkelahian, pertelingkahan, permusuhan. Lalu akan muncul sifat marah. Dia berasa marah. Orang lain dapat, dia tak dapat. Jadi marah ini datang daripada kerakusan manusia terhadap dunia. Adapun akhirat, benda yang banyak. Akhirat ni banyak. Dahlah banyak, baik lagi. Maknanya benda yang sama, nama yang sama dengan dunia. Tapi benda itu lebih baik, jauh lebih baik daripada yang ada di dunia. Jadi dunia akhirat ni benda banyak. Yang nak berebut akhirat tak ramai. Yang nak berebut perkara-perkara akhirat tak ramai. Sebab tu kena buat pengisytiharan, kena kempen. Yang nak sedekah ramai tak? Tak ramai. Sebab tu kena kempen. Kalau ramai tak payah kempen. Tak payah buat iklan, tak payah kita pujuk. Tapi sekarang tak ramai yang nak kepada akhirat. Ramai tak nak belajar agama? Tak ramai. Yang benda yang bersifat akhirat, semua tak ramai. Tak adalah sampai berebut-rebut perkara akhirat. Kita pernah dengar tak? Orang berebut sah depan. Masjid. Berebut pergi ke masjid lah. Itu pun dah tak ramai dah. Berebut pergi majlis ilmu. Berebut sah hadapan. Kerana masing-masing berebut. Sampai mereka ketuk kepala Bilal dengan rehal. Kerana berebut nak sah depan. Tak pernah dengar lagi. Kita tak pernah dengar. Berebut untuk menderma. Sampai berkelahi. Tak pernah dengar. Berebut kerana nak membuat kebajikan. Anak-anak ada 10 orang. Berebut adik-beradik kerana nak jaga mak. Pernah dengar tak? Jarang kita dengar. Sampai balah Kak Long marah ke abangah marah ke Kak Cik. Kenapa? Kerana berebut nak jaga mak. Jarang. Berebut tak nak jaga ramai. Jadi kerana itu, perkara dunia tu sedikit, yang berebutnya ramai. Lalu berlaku perbalahan, kemarahan. Benda yang akhirat itu banyak. Yang nak berebutnya tak ramai. Maka tidak berlaku apa-apa. Jadi sebab itu, kenapa datang marah? Jadi marah ni satu perkara yang perlu kita tanggani. Sebab marah ni ialah sifat yang Allah Ta'ala letak. Sebagaimana yang saya sebutkan semalam, bahawa sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah itu
sebenarnya Allah Ta'ala letak semuanya bersifat positif. Sifat mahmudah positif. Sifat mazmumah. Sifat apa? Sifat iri hati. Sifat dengki. Sifat apa lagi? Kita kata tamak. Ataupun tamak. Itu sebenarnya positif. Tinggal lagi bagaimana kita nak mempositifkan sifat-sifat mazmumah dan sifat-sifat mahmudah ini. Ialah kita letak tempat kena pada tempatnya. Jadi kalau letak tu kena pada tempat, okeylah. Misalnya kita kata tahi kambing. Tahi kambing tu benda yang jijik. Tapi kalau kita letak kena pada tempat dia, iaitu dia di kebun. Dia diumbi pokok-pokok untuk jadikan baja sayur-sayuran. Kan dia okey. Tapi yang tak okeynya bila ambil tahi kambing, letak dalam pinggan. Isi susu, buat bubur sagu. Itu yang tak boleh. Jadi sebab itulah. Begitu juga dengan sifat yang mahmudah. Sifat mahmudah itu positif. Nama dia pun dah sifat yang terpuji. Tapi dia positif pun ada syarat. Iaitu letak kena pada tempat dia. Rajin contohnya. Rajin. Letak pada mana? Pada ibadah, pada derma, pada tolong orang. Jadi itu positif. Tapi kalau rajin tu letak pada tempat lain. Rajin mencuri, rajin skodeng, rajin tipu orang. Itu tak betul. Jadi sebab itulah. Semua-semua itu sebenarnya kitalah yang meletakkannya di mana. Kita yang letak dia di mana. Allah dah sebut. Nabi dah ajar. Ni mahmudah. Ini mazmumah. Baik. Itu bahan. Itu dari segi bahan. Yang kedua, Allah dah beritahu dah. Ni tempat baik. Ni tempat tak baik. Jadi Allah dah sebut. Lepas tu Allah sebut lagi. Balasan pula. Kalau buat letak tempat, kalau baik, ini dia pahala. Kalau jahat, ini dia dosa. Lepas tu Allah sebut lagi. Kemana kelangsungan dosa dan pahala? Dosa itu neraka. Pahala itu syurga. Kan cantik tersusun. Kalau kita faham dan kita benar-benar menjaganya, insya-Allah kita akan mendapati semua yang Allah anugerahkan pada kita adalah baik-baik belaka. Itu kerana apa? Kerana dia Tuhan yang baik. Innallaha ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala itu baik. Wala yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak menerima amal ibadah, niat, apa saja yang dibuat oleh hamba, melainkan perkara yang baik-baik. Dan baik itu mesti dirujuk kepada syarak. Itu maknanya nak tentu baik tak baik. Jadi marah ini satu daripada sifat. Jadi Allah Ta'ala letak pada kita ni ada sifat marah. Hatta Nabi pun ada marah. Nabi SAW pun ada marah. Pada satu hari berlaku. Ini dalam satu peristiwa. Di mana dalam satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Di mana pada masa itu, Nabi sendiri pun pernah rasa marah. Iaitu dalam satu peristiwa, Usamah bin Zaid. Dalam peristiwa seorang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid yang pernah membunuh seorang musuh dalam medan perang. Jadi tengah berperang, tengah berlaku perang, berkecamuk perang, dengan begitu sekali, kita panggil bukan rancak lah, maknanya begitu sekali hangat. Tengah berlaku peperangan yang begitu sekali hangat, tiba-tiba Usamah bin Zaid bertemu dengan seorang laki-laki kafir. Musuh lah, pihak musuh. Lalu dengan itu, laki-laki tadi tak terlarat nak lawan Usamah ni. Usamah ni di antara panglima perang yang hebat lah dalam sejarah sahabat. Cuba kita lihat balik dalam Hayatus Sahabah Dr. Yusuf Al-Kandahlawi ni. Baik, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Baik, dalam ni Usamah bin Zaid bertemu dengan laki-laki kafir tadi. Lalu laki-laki kafir tu dah tak larat nak lawan. Lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mana dia ucap kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seolah-olahnya dimasuk Islam lah. Memang dimasuk Islam lah. Jadi kerana nak menyelamatkan diri daripada dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tiba-tiba tak kisah. Dia tak hirau. Kamu nak mengucap ke berapa kali, tapi sekarang tengah perang. Lalu dia pun membunuh laki-laki tadi. Dia bunuh laki-laki kafir tadi. Bila bunuh, Nabi tanya kepada dia, mengapa kamu bunuh dia? Sedangkan dia berkata, La ilaha illallah. Jadi dia tanya, Nabi kata, sedangkan kamu cakap tadi, dekat kamu nak bunuh dia, maka laki-laki itu berkata, La ilaha illallah. Lalu kata Usamah apa? Qala, kata Usamah, Qultu ya Rasulullah. Aku kata pada Nabi, aku jawablah. Dan Nabi tanya, dah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kan dah kira ahlus syahadah.
haram kita tumpahkan darah dia. Sebab manusia mukmin itu dipelihara darahnya, dijaga oleh syarak. Begitu juga orang kafir yang zimmi, darahnya dijaga. Makna tak dihalalkan darahnya. Jadi apatah lagi mukmin, kecuali dua, iaitu orang Islam yang orang tua yang sudah merasai jima' yang halal lalu dia berzina. Maka itu dihalalkan darah dia. Sebab tu jatuh hukum rejam. Kemudian yang kedua ialah orang-orang yang membunuh. Orang Muslim membunuh orang lain, Muslim, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi, lain pada itu semua terpelihara. Dipanggil ahlus syahadah. Jadi, bila ahlus syahadah ini, mengapa engkau bunuh dia? Kata Nabi. Lalu dia kata, Qultu ya Rasulullah. Aku kata, wahai Rasulullah, innama qalaha. Dia kata la ilaha illallah itu khaufan minas silah. Kerana dia takut dengan pedang. Dia takut dengan senjata aku ni. Jadi dia terpaksa, dia dah terdesak dah pada masa tu. Aku pun dah tindih dah atas dada dia. Dah hunuskan pedang aku. Lalu dia kata la ilaha illallah. Jadi aku tahu. Dia kata tu kerana nak menyelamatkan nyawa. Jadi aku bunuhlah. Jadi kata dia. Lalu Nabi SAW kelihatan merah wajah dia. Jadi muka Nabi ni nampak Nabi marah. Nabi ni marah. Nampak pada wajah Nabi. Lalu Nabi berkata, afala adakah kamu sakakta. Adakah engkau bedah an qalbihi? Adakah engkau belah dada dia? Hatta ta'lamu aqalaha amla. Adakah kamu belah dada dia hingga kamu dapat tahu dia kata tu bertujuan nak menyelamatkan nyawa atau dia kata tu memang benar-benar nak masuk Islam? Jadi Nabi SAW marah. Jadi marah kenapa? Tindakan sahabat tadi. Jadi bunuh ahlus syahadah. Adakah engkau belah dada dia? Jadi begitulah perhatian juga kepada kita. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita berhukum dengan az-zawahir, dengan perkara-perkara yang zahir. Yang batin itu serah kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam Islam ni, kalau orang tak faham konsep cara Islam, bagaimana menanggani musuh. Kadang-kadang ada orang tanya, dia kata apa? Kita boleh percaya ke musuh? Walaupun dia kata nak berbaik dengan kita, kita dah lama dah bermusuh dengan dia, dia kata nak berbaik. Jangan-jangan dia tak ikhlas. Dan nanti dia akan aniaya kita, dia akan khianati kita. Jadi kita ni sebenarnya boleh bersifat begitu, dinamakan hazar, kewaspadaan. Tapi jangan sifat keraguan kita tadi, syak kita itu menghalang daripada proses persaudaraan dan perdamaian. Kenapa? Kerana Islam ajar kita, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh tu datang cenderung nak berdamai dengan kamu, berdamailah. Dah tu kalau dia tipu, itu bukan soal kamu. Hati dia tu pada Allah. Kamu fatawakkal 'ala Allah. Kamu bertawakal saja kepada Allah. Jadi maknanya, kita pun kata, dah kalau begitu, kena tipu setiap masa lah kita. Kalau begitu, tak, mana bila kita bertawakal pada Allah, makna kita menyerah penjagaan itu kepada Allah. Jadi seolah-olahnya kita kata apa? Ya Allah, musuh cenderung nak berdamai, maka kami berdamai. Dah tu kalau dia tipu, tipu tu urusan Allah. Aku serah kepadamu, ya Allah. Kerana aku dah tunaikan tuntutanmu. Iaitu bila musuh datang nak berdamai, Allah kamu suruh, ya Allah, suruh berdamai. Jadi bila aku dah ikut kamu, maka kamu jagalah aku, jagalah kami, ya Allah. Ini makna sifat orang yang beriman. Tapi benda ni payah dipahami oleh orang yang sekular, yang tak berkait dengan agama ni, payah. Dia selalu dalam keadaan dia ikut hukum akal dia. Dia ikut hukum akal. Jadi sebab itu kita kena jangan marah. Jadi marah ni asalnya satu sifat daripada sifat yang Allah cipta untuk manusia. Baik, jadi itu di antara dia. Dan satu berkenaan dengan marah ni juga, kalau kita baca di antara dalam satu hadis riwayat daripada At-Tirmizi, dalam satu hadis marfu' yang mensifatkan marah Nabi. Nabi ni marah macam mana? Tadi kita kata Nabi pun marah. Jadi kita ni menggunakan marah untuk saluran kebaikan. Jadi Nabi marah macam mana? Itu saya sebutkan tadi. Sifat-sifat yang mahmudah itu, jika kita letak kena pada tempatnya, dia menjadi positif. Dia menjadi pahala. Dia menjadi kebaikan. Jadi di antaranya apa? Nabi ni, la tughdibuhu ad-dunya. Nabi ni tak ada marah Nabi dalam soal-soal dunia, tak ada.
Betullah saya sebutkan tadi. Kenapa Nabi tak marah? Nabi tak berebut dunia. Nabi tak berebut dunia. Kita ni jadi subur marah ni. Kenapa? Kerana berebut dunia. Bila marah berbalah. Usah kata orang jauh. Suami isteri pun kalau cinta dunia, gila dunia, dua-dua tu akan berbalah. Akan marah, saling marah, memarahi antara satu sama lain. Isteri tak sembahyang, dia tak solat, dia tak marah. Tapi isteri tak masak, dia marah. Walaupun masak itu sebahagian pada tugas suami isteri dalam soal-soal keagamaan. Tapi maknanya kita perkara dunia ni berpada sudahlah. Berlapang dada dalam perkara-perkara duniawi ni. Tapi perkara yang bersifat akhirat, maka itu jangan bertangguh. Jangan halang. Kekang kemarahan tadi. Itu pun marah pun kena dikawal. Kena dikawal. Sebab tu dalam Islam, nak sampai ke kebenaran syarak, memukul isteri kerana melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Nak sampai ke situ tu jauh perjalanan dia. Mana dia? Nasihat dengan penuh lembut, dengan kebaikan. Nah, dia buat lagi. Lepas tu yang kedua, ialah jauhkan daripada tempat tidur. Yang ketiga, baru pukul. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Muhammah. Apa ni? Kitab Muhammah yang menyebut tentang panduan rumah tangga. Jadi sebab itu, kita semua kena marah mengikut marah Nabi ni. Jadi Nabi tak marah dalam perkara apa? Dalam perkara dunia. Jadi kita ni usah dalam perkara halal berebut. Perkara haram berebut. Ini yang jadi masalah kita. Sedangkan kita saya dah sebut dah semalam. Perkara kita boleh berebut dalam perkara halal. Berebut itu pun melalui panduan. Tak boleh tipu menipu. Tak boleh zalim menzalimi. Rampas merampas. Maknanya kita berebut maknanya mengambil peluang atas ruang halal yang ada. Tapi jangan berebut dalam perkara yang haram. Walaupun ada ruang. Walaupun ada peluang. Dan sebagaimana yang saya sebut baru ni, contoh, babi masuk kampung kita. Kampung kita ni ada orang kafir, ada orang Islam. Jadi bila babi masuk kampung, jarang babi ni masuk kampung. Jadi rezeki datanglah kiranya. Datang berlari. Bukan bergolek tu. Rezeki datang berlari. Jadi orang semua pakat ambil senapan pergi berburu. Kepung dia. Jadi kita tak payahlah sibuk kepung. Yang kepung tu biar orang kafir sudahlah. Yang agama lain. Yang agama mereka tidak mengatakan haram babi tu. Jadi kita yang dah tahu dah hukum syarak kata haram. Buat kerja apa pergi tolong kepung. Jadi begitu ke dalam perkara haram. Jadi jangan berebut. Dalam perkara halal boleh berebut. Tetapi dengan batas-batas yang ditentukan syarak. Ini dia. Jadi Nabi ni, sebab apa Nabi tak marah? Nabi kawal kemarahan. Nabi tak berebut dalam perkara dunia. Wala makanalaha. Dan Nabi juga tidak berebut, menyanggahi. Nabi ni tidak membuat Nabi marahlah. Dalam perkara dunia, tiada apa yang mampu. Iaitu Nabi juga tidak marah jika perkara itu ke atas diri Nabi. Jadi mana kalau orang kata ke Nabi, payah nak marah. Tetapi kemudiannya, Nabi akan marah dalam perkara lam yakum li ghadabihi syai'un. Tapi kalau dalam perkara agama, tak ada orang boleh membendung kemarahan Nabi. Hatta yantasiralahu, sehingga Nabi membantu kebenaran itu. Hingga Nabi benar-benar membantu, memenangkan kebenaran. Maknanya itu Nabi. Nabi akan bangun mempertahankan kebenaran. Kerana itulah sifat marah itu penting. Marah kalau agama dicela. Tapi kita sekarang tidak, ramai-ramai mengaku umat Nabi Muhammad. Selawat sampai jauh berselawat. Buat perarakan selawat 5 kilometer. Tapi bila Islam kena maki, tak, dia senyap. Dia senyap. Maknanya Islam kena maki, senyap. Tapi kalau sekiranya berlaku syarikat, majikan, membuang pekerja, ataupun menangguh kenaikan pangkat, ataupun potong gaji pekerja. Pekerja berimpun, buat piket, buat tunjuk perasaan, demonstrasi. Pergi tendang pintu pagar kilang pejabat. Tapi kalau Nabi dicela, ada orang ramai tak yang nak turun ke jalan raya, demonstrasi, membuktikan kami cinta kepada Nabi. Tak ramai nak turun. Itu masalah kita. Bila mana dalam perkara dunia, tidak sebagaimana sikap Nabi. Nabi perkara dunia, Nabi tak marah. Nabi tak tunjuk, tak marah, tak berebut. Dalam perkara akhirat, kebenaran, maka Nabi akan murka.
wala yaghdabuhu li nafsihi, dan Nabi pun tak marah kalau perkara itu terkena ke atas diri Nabi. Wala yantasiru laha, dan Nabi tidak mempertahankannya. Jadi Nabi tak memenangkan diri dia. Tak apalah, ada orang nak kata itu setakat diri dia. Tapi jadi kita pula sebagai umat Nabi Muhammad, bila Nabi dulu kita tengok orang kata kat Nabi, Nabi tak marah. Kita pula sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pula kita tak marah. Nabi sendiri tak marah orang kata kat dia. Jadi kita bila ada orang kata kat Nabi, jangan marah. Bukan. Sebab Nabi itu sebahagian daripada agama dan tanda kecintaan. Maka kita kena bela Nabi. Maksudnya, kalau orang kata kat kita, jangan kisah sangat. Jadi kita tak kisah. Orang nak maki ke, nak kata apa. Nak pula yang maki itu orang yang jenis jahil. Yang dia tak tahu mana dia batal halal dan haram. Dia bercakap tu pakai ikut orang bercakap. Kerana dia banyak baca Facebook, sekadar itulah maklumat yang dia dapat. Iaitu maklumat-maklumat longkangan. Lalu dia beri pula pandangan berdasarkan kepada otak yang kosong daripada agama. Lepas tu dia maki kita. Itu tak kisah, tak jadi apa. Lepas tu kita ni jangan hirau sangat orang maki kita. Tapi yang kita nak hirau, nak ambil perhatian, nak peka, ialah orang memaki, mencaci agama Allah yang berkait dengan agama Allah, Rasul dan yang berkait dengan agama. Jadi itu sifat kita. Jadi jangan marah tempat yang tak kena. Jadi kita nampak dah. Apa yang tempat mana Nabi letak sifat marah, maka tiru Nabi. Itu tanda beriman, tanda kasih kepada Nabi. Tiru Nabi. Marah tu letak pada tempat dia. Jadi sebab itu Nabi ajar kita supaya menahan marah. Dan marah, siapa yang berjaya menahan marah, maka itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin. Sebab Allah Ta'ala sebut, antara sifat orang yang beriman, yang muhsinin, allazina yunfiquna fis sarra wad darra wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang Allah Ta'ala sebut, iaitu orang-orang yang menginfakkan harta benda dia. Fis sarra, sama ada dalam keadaan senang, wad darra, dalam keadaan mudarat, susah. Jadi itu sifat orang beriman. Maknanya orang yang sentiasa melangsungkan amalan sedekah. Mana itu orang beriman. Ketika mana? Ketika senang, ketika susah. Ketika susah macam mana nak derma? Derma cara susah. Sebab jumlah tidak ditetapkan oleh Allah. Berapa jumlah nak sedekah? Tuhan tak tetap. Sebab tu sedekah-sedekah sunat, infak benda semua. Sebenarnya itu lebih besar jika kita urus dia, wakaf contohnya, itu lebih besar daripada zakat. Zakat sudah ditentukan sukatan dia. Mana sudah ditentukan nisab dia. Sudah ditentukan kadar zakat. Tapi sedekah, sunat, tak ada tentu kadar sedekah. Kadar sedekah, kadar infak, tak ada tentu. Jadi, Allah tidak menetapkan jumlah. Tetapi, Allah Ta'ala nak lihat kita sedekah atau tidak waktu senang dan susah. Jadi sebab itu, kena buatlah cara susah-susah. Dah kita pun tak cukup. Contoh sekarang dalam kepayahan. Jadi tak payah banyak. Sikit cukup. Jadi begitu keadaan. Jadi sifat dia. Dan orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang muhsinin itu siapa? Wal kaziminal ghaiza. Dapat menahan marah ketika ia marah. Jadi ketika marah, dia dapat tahan marah. Bukan dapat tahan marah ketika tak marah. Itu tak hebat. Dapat menahan marah ketika tak berasa marah. Itu tak hebat dia tu. Itu biasalah. Yang luar biasa apa? Dapat menahan marah ketika marah. Dan kata ulama, ketika awal-awal marah tu, dia dapat tahan marah. Itu orang hebat. Makna manusia yang hebat. Iaitu orang-orang yang dapat menahan kemarahan ketika mana dia berada dalam ketika dia marah. Itu dipanggil sebagai mana? Orang yang hebat. Sebab tu Nabi SAW berkata, laisa syadidu bisur'ah. Nabi kata, orang kuat, orang gagah tu bukan dengan memenangi. Bisur'ah, iaitu dengan pertarungan. Nak tengok laki-laki yang gagah, orang yang gagah, orang yang hebat. Bukan kerana dia memenangi pertarungan. Bukan dia memenangi pertarungan. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang gagah, iaitu allazi yamliku nafsahu indal ghadab, iaitu orang yang dapat menahan kemarahan ketika dia marah. Itu orang hebat.
Walaupun badan tak sasa, tak sadur pun badan. Biasa je, lembek je nampak. Tapi ketika marah, dia dapat kawal kemarahan dia. Itu orang hebat. Kenapa? Baik, kita nak tanya. Kenapa? Orang yang menang pertarungan, yang dapat mengalahkan musuh, dapat mengalahkan juara gusti dunia. Tiba-tiba dia menang. Badan dia besar. Dia boleh mengalahkan juara gusti dunia. Mana tu? Juara apalah itu? Hari tu juara McGregor. Contohnya dapat mengalahkan juara gusti ini. Kenapa dia tak dinamakan gagah? Tapi yang dapat mengalahkan marah dia. Ketika dia marah, dia dapat tahan marah. Maka dia gagah, kata Nabi. Sebab apa? Sebab yang dapat mengalahkan ahli gusti tadi, dia sekadar dapat mengalahkan makhluk manusia. Bernama manusia. Manusia ni tak kuat. Nak banding manusia dengan jin, manusia dengan setan, kuat setan lagi. Maka orang yang mengalahkan marah, sebenarnya dia mengalahkan syaitan. Itu yang Nabi kata dia kuat. Yang dapat mengalahkan ahli gusti tadi, itu tak kuat lagi. Baru dapat mengalahkan ahli gusti manusia. Ini dia dapat mengalahkan siapa? Mengalahkan syaitan. Kenapa? Ketika marah itu, syaitan yang datang menguasainya. Jadi sebab itu, nak tengok orang yang benar-benar gagah, kata Nabi SAW, maka orang-orang yang dapat menahan kemarahan dia. Jadi sebab itulah, kita ni kena belajar tahan marah. Cara mana? Bersabar. Dia nak tahan marah ni sebenarnya, kita lihat kepada akibat. Kita lihat pada akibat. Jadi maknanya, begitu juga sabar. Kita nak bersabar dalam satu perkara ni, bila hadapi keadaan, kita melihat akibah satu-satu perkara. Jadi sebab tu kena fikir akibat. Kalau aku marah, akibat dia apa? Kalau aku tak marah, apa akibatnya? Jadi orang-orang yang memikirkan akibah, itu orang yang dia selangkah ke hadapan. Mana orang tu dia lebih maju daripada orang yang tak fikir akibah. Yang tak fikir akibah ni orang-orang juhala. Baik, Nabi SAW ajar kita, kalau marah macam mana kita nak buat? Ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya apa? Nabi berkata, bila marah dalam peraturan Islam, bila marah, duduk. Kalau masa tu kita marah tu berdiri, maka duduk. Kita duduk. Kalau marah tu masa berdiri, kita duduk. Kalau marah tu datang masa duduk, kita baring. Makna baring. Makna kita carilah tempat untuk landing ke lebih kurang. Contoh ni kalau tempat-tempat yang boleh landing lah. Makna kita berubah tempat. Kita berubah. Kan itu di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Iza ghadaba ahadukum. Apabila marah seseorang kamu. Wahwa qa'imun. Sedangkan pada masa itu dia berdiri. Maka faliyajlis. Maka hendaklah dia duduk. Jadi itu Nabi ajar. Benda ni tak ada ni dalam ilmu subjek lain tak ada ni. Dia cuma ada dalam Islam saja. Jadi Nabi saja ajar. Jadi yang tak mengikut atau berkepimpinan dengan kepimpinan Nabi, dia tak temulah benda ni. Jadi bila kita marah, ketika berdiri, kita duduk. Faiza zahaba, maka faiza zahaba, maka bila faiza zahaba anhu al-ghadabu wa ila yattaji'. Maka apabila tak hilang lagi marah tadi, kita duduk tak hilang lagi. Apabila maka dengan itu akan hilanglah marah. Kalau sekiranya tak hilang lagi, dengan duduk pun tak hilang, maka kamu baring, kata Nabi SAW. Jadi maknanya itu cara nak mengelak daripada kita terus melayan hasutan syaitan. Jadi jangan marah, tak payah marahlah. Mana kita ni kena hidup dalam keadaan harmoni. Harmoni itu bukan kita dengan orang saja. Harmoni dalam jiwa kita. Sebab orang yang menyuburkan sifat marah ni, sebenarnya ada bakaran dalam dada dia. Sebab tu dia gelisah. Tengok orang marah. Kenapa mata merah? Muka dia merah. Bibir dia bergetar. Telinga dia jadi merah. Bahkan ada setengah tu bergerak-gerak telinga dia. Macam kerbau jantan. Jadi kenapa begitu kita? Kerana marah itu perkara yang penyakit dalaman rohani dalam diri kita. Jadi kita resah jadi itu, jadi begini. Jadi kita cuba belajar mengawal jiwa, belajar mengawal perasaan, belajar mengawal hati. Melalui apa? Melalui pengajian tasawuf. Melalui pengajian tasawuf. Duduk depan guru. Anta jalisa baina yadai syaikhin yu'arrifuka bi'uyubi nafsika. Kata Imam Al-Ghazali. Cara kita nak membaiki diri kita, pertama sekali, kamu kena duduk depan syekh. Kamu kena duduk depan orang-orang alim, khususnya
alim dalam bidang kerohanian, yu'arrifuka bi'uyubi nafsika, maka dia akan membongkar, memperkenalkan kepada kamu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kamu. Kalau tidak, kita tak tahu. Macam kita duduk begini, duduk di rumah. Kalau tak jumpa doktor, tak buat medical check up, kita tak tahu apa penyakit kita. Betul ramai orang mati mengejut. Kenapa dia tak berubat? Dia bukan tak nak berubat, tapi dia tak tahu dia sakit. Kenapa dia tak tahu dia sakit? Dia tak pergi jumpa doktor. Jadi begitu juga kita. Jadi kita nak berubat, maka kita jumpa para alim ulama. Pergi bengkel. Bengkelnya apa? Majlis ilmu. Baru kita tahu di mana tempat rosaknya kita. Yang kedua, apabila kita marah, Nabi ajar apa? Nabi ajar berwuduk. Mana kita marah, maka hendaklah kita berwuduk. Innal ghadaba minas syaitan. Kata Nabi, sesungguhnya marah tu daripada syaitan. Betul saya katakan tadi. Sebab tu Nabi kata orang yang kuat, orang yang dapat menahan marah. Kerana apa? Kerana dia lawan syaitan. Dia lawan syaitan. Wa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, khuliqa min narin. Dia dijadikan daripada api. Syaitan ni dijadikan daripada api. Wa innama, dan sesungguhnya tutfa'un nara bil ma'. Sesungguhnya untuk memadamkan api ialah dengan menggunakan air. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila marah seseorang kamu, kata Nabi, kendahlah ia berwuduk. Jadi kita pergi ambil wuduk. Itu cara nak menahan daripada kemarahan. Jadi, dah tu kalau tak ada marah, nak buat macam mana? Tak ada marah pun berwuduk. Ini kelebihan berwuduk. Kelebihan berwuduk. Orang yang berwuduk ni, 5 kali sehari lah. Kita kata paling kurang kita berwuduk 5 kali sehari. Maknanya, 5 kali sehari kita membuang sifat amarah, sifat marah daripada diri kita. Sebab tu orang berwuduk, dia akan menjadi bertambah sabar. Kenapa? Jiwa dia tenang. Sebab itulah kita bila tengah panas, kita pergi basuh muka, kita pergi urut dada dengan air, contohnya. Dalam keadaan biasa. Itu pun sudah menyejukkan kita. Sebab itulah orang kata apa? Orang pemarah, otak panas. Kepala panas. Orang yang sabar, kepala sejuk. Itu maknanya orang yang kepala dia tenang. Itu orang maki pun dia buat tak tahu. Dia tenang. Kenapa? Kerana dia tak layanlah kerja-kerja makian. Khususnya orang maki itu pula jenis orang yang jahil. Yang kedua pula jenis orang yang meroyan. Jenis tak tentu hala. Jadi itu kita jangan layan. Itu dikira sebagai orang-orang gila di jalanan. Yang kalau kita layan, dengan kita jadi gila. Jadi sebab itu kita jawab lebih kurang begitu sajalah. Kita fokus kepada kerja kita beramal untuk Islam. Tegakkan kebenaran agama Allah. Menentang segala bentuk kemungkaran. Baik, itu jika sekiranya. Yang ketiga, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar. Ini pada masa marah. Kalau kita hakim ke, kita apa ke, ataupun kita nak memutuskan perbalahan anak-anak, contohnya. Jangan buat keputusan ketika marah. Kenapa? Nabi ajar, la yahkumu ahadukum bainasnaini wa huwal ghadaban. Nabi kata apa? Maka jangan kamu hakimi antara dua orang. Nak menentukan benar dan salah dalam keadaan kamu marah. Jadi itu makna Nabi ajar. Di akhirnya Nabi ajar kita kalau marah, kita diam. Diam. Ambil keputusan diam. Kerana diam tu besar hikmah dia. Diam itu akan menenangkan fikiran. Menyebabkan kita sempat membuat keputusan. Nabi kata, iza ghadaba ahadukum falyaskut. Bila marah seseorang kamu, maka diam. Jangan jawab. Kalau kita jawab, kita rasa macam jawab betul lah. Sebab tu kita tengok ada setengah pakar-pakar motivasi. Dia ajar kita. Dia ajar apa? Dia ajar bila kamu marah, kamu keluar pergi jauh sikit, kamu meraung, kamu bertempik kuat-kuat. Itu cara mereka. Islam tak ada pun Nabi ajar suruh pergi meraung tak tentu pasal. Dahlah kita marah. Orang kata kita pemarah, pergi meraung menjerit pula. Orang kata gila terus. Jadi sebab tu kita ambil pendekatan Islam. Bukan begitu berzikir kepada Allah. Senyap, paling tidak jangan jawab. Sebab orang tengah marah tu kalau kita jawab, dia pemikiran emosi dia tak terkendali. Pada masa tu akal dia berada tah di mana. Jadi sebab tu kita jangan layan. Jadi sebab itulah banyakkan bersabar. Kerana Allah kata apa? Wal kaziminal ghaiza. Tahan daripada marah. Wal afuna 'anin nas. Orang yang muhsinin, orang yang gemar memaafkan manusia. Jadi kita maafkan manusia. Kenapa? Kerana maaf itu sikap yang baik. Gemarkan memaaf. Sebab maaf ini akan menenangkan kita. Sebab itulah cara Islam ajar. Marah itu meresahkan jiwa. Lepas tu bersabar ataupun kita panggil memaaf,
itu adalah menenangkan jiwa. Jadi sebab itu, kita nak senang, kita maafkan orang. Jadi di antara amalan para sahabat, seorang sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW, antaranya amalan dia apa? Dia kata, aku tidak akan tidur pada waktu malam. Mana tak akan melelapkan mata, kecuali aku terlebih dahulu akan berkata, Ya Allah, ampunkan semua orang yang pernah berdosa kepadaku, maka dengan itu, Ya Allah, hasad dengki ni, maka kita tak boleh nak layan. Sebab apa hasad? Hasad dengki ni ialah orang yang tidak reda dengan qada Allah Ta'ala. Sebab tu dia dengki. Sebab kita tahu kan, segala pengagihan Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Orang tu dapat banyak, kita dapat sikit. Kita dapat sikit, orang lain dapat banyak. Jadi semua ni apa? Semua itu adalah merupakan qada, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang kita pergi pula tak setuju, kenapa? Kita yang tak setuju tu pula kenapa? Maka dengan sebab itu, jangan bersifat hasad dengki. Di mana hasad dengki akhir sekali membawa kepada zalim menzalimi antara satu sama lain. Jadi sebab itulah kata Nabi Subhanahu Wa Ta'ala, dia larang kita ni merampas hak orang lain. Itu berlaku zalim. Dan kalau kita lihat pernah di zaman sahabat, di mana orang yang menzalimi, sampai berebut dalam perkara-perkara tentu, zalim menzalimi di antara mereka. Dan kalau kita lihat dalam satu peristiwa yang terkenal lah, yang berlaku dalam zaman Nabi ni, seorang perempuan berlaku jahat kepada Sa'ad. Berlaku jahat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW. Lalu sehingga Allah Ta'ala menghukum perempuan yang zalim tadi. Jadi maknanya jangan berlaku zalim. Kerana Nabi SAW berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa kan samma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khaza li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Ini kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih berkenaan dengan kitab mazalim, berkenaan dalam bab mazalim dalam sahih Al-Bukhari, di mana kata Nabi, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata apa? Barang siapa yang mempunyai, yang melakukan, siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka kata Nabi, siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia membebaskan dirinya daripada kezaliman tersebut. Maknanya minta maaf. Kerana sesungguhnya pada hari kiamat, dinar dan dirham tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Sebelum amalan kebaikan, sedikit pun, sebelum amalan kebaikan diambil untuk kebaikannya, diambil untuk saudaranya, dan keburukan saudaranya diserahkan pada diri dia. Ini orang paling muflis. Orang yang paling muflis di hari akhirat. Orang yang berlaku zalim kepada saudaranya yang Muslim ketika di dalam dunia. Kenapa? Sebelum daripada diserah balik segala benda yang diambil dulu, terlebih dahulu Allah berikan kebaikan yang mana dia pernah buat kepada saudara yang dizaliminya, dan Allah Ta'ala akan mengambil kejahatan daripada saudaranya diberikan kepada dia. Jadi kerana itu kita hendaklah sentiasa bersikap baik. Jadi cara nak tidak berlaku zalim ialah jangan hasad. Dan supaya tidak datang hasad, maka jangan berebut dalam perkara-perkara dunia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak menjadi panduan kepada kita hadis daripada Ali bin Abi Talib berkenaan dengan sifat penyakit umat yang terdahulu yang menimpa umat-umat yang terkemudian. Jadi insya-Allah esok kita akan baca satu hadis yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan hadis yang berkaitan dengan sifat akhir zaman juga. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah tusallimu khassah wa fussut tijar fasuwa wa fusuwat tijarah
hatta tu'inul mar'atu zawjaha 'ala tijarah wa qat'ul arham wa qat'ul arham wa syahadatuz zur wa kitmanus syahadah wa syahadah al-haqqi wa zuhurul qalam. Ini kata Nabi, penyakit Nabi seterusnya, Nabi kata tidak akan berlakunya inna baina yaday sa'ah, berada di hadapan kiamat itu. Maknanya sebelum berlaku kiamat itu, maka Nabi kata apa? Tusallimu khassah, diberikan salam pada orang-orang tertentu. Jadi esok kita akan bincang berkenaan dengan salam. Bagaimana salam itu merupakan perkara yang salam itu asalnya datang daripada peristiwa Allah Ta'ala suruh Nabi Adam ketika selepas mencipta Adam, suruh Adam menyampaikan salam, beri salam kepada para malaikat. Lalu Allah ajar Adam salam. Macam salam kita lah, Assalamualaikum ini. Jadi itu bermulanya salam. Bermulanya salam. Lepas tu kita akan bincang bagaimana hukum memberi salam, bagaimana hukum menjawab salam. Beri salam pada orang-orang yang kafir, contohnya bukan non-Muslim. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kemudian menjawab salam daripada mereka. Ada 3 kategori para ulama yang membincangkan dia. Ada tiga hukum disebut oleh para ulama. Kemudian mana tempat yang makruh kita memberi salam. Tempat yang makruh kita beri salam. Mana dia salam yang wajib dijawab. Mana dia salam yang haram dijawab. Mana dia salam yang haram diberi salam. Bagaimana salam kepada perempuan muda. Bagaimana salam pada perempuan tua. Itu banyaklah yang berkait dengan salam. Jadi insya-Allah kita bincang esok. Walaupun nampaknya simple, tapi kadang-kadang kita lupa. Walaupun kita dah mengaji semua, kita dah belajar, tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi tujuan kuliah kita ni bukan nak bincang perkara berat-berat. Cuma sikit-sikit kita sentuh begitulah bila tengok keadaan dah parah. Cuma pertama, kenapa tak sentuh benda berat? Pertama kerana saya tak mampu nak bawa benda-benda berat, perbincangan berat. Itu kena serah pada para mufti, para ulama yang alimul allamah. Dan kemudian kenapa kita tak sentuh benda-benda berat? Sebab kadang-kadang benda berat itu tidak perlu sangat disegerakan untuk dipahami oleh masyarakat. Sebab banyak lagi perkara-perkara lain yang ringan-ringan yang mereka belum faham. Dan begitulah seterusnya peringatan kita bersama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dalam suasana PKP ini. Doalah banyak-banyak insya-Allah. Allah Taala itu Maha Pemurah. Allahumma ya sami'us saut. Allahumma ya sami'a kulli sautin. Wahai Tuhan yang Maha mendengar segala jenis suara. Segala jenis suara. Suara hatiku, suara hati orang lain, suara hati orang tu. Ya Allah, Engkau Maha mendengar. Laku Allahumma taqabbal min du'a. Allahumma taqabbal du'ana. Ya Allah, dengarlah. Allahumma asma' du'ana wa taqabbal minha. Ya Allah, Engkau dengarlah doa kami. Dengar tu maknanya terimalah, dan Engkau terimalah segala doa-doa kami. Mengadulah kepada Allah insya-Allah. Yang mana-mana yang sakit, yang dikenali sebagai positif COVID-19, kita doa agar mereka semua sembuh. Kita doakan agar barisan hadapan kita, para doktornya, para pihak Kementerian Keselamatannya, bermula daripada menterinya sampailah pada ketua keselamatan, ketua KKM Malaysia, dan seterusnya pada doktor-doktor, para nurse-nurse-nya, para jururawat, para sukarelawan, termasuk di antaranya rela, ada di sananya tentera, ada di sananya polis, PDRM. Jadi supaya semua ni diberikan hidayah, kekuatan, kesabaran oleh Allah SWT. Sebab kalau mereka tak sabar, susah kita. Kalau mereka tak sabar dah buat kerja mereka. Kerana tengok, pertama sekali tengok orang sakit ramai. Yang kedua tengok orang ramai ni tak dengar kata. Yang jenis degil. Macam gitulah cikgu dalam kelas. Bila murid tu semua pakat tak dengar. Hak tu keluar kelas tak beritahu murid. Hak ni pergi tandas tak tentu hala. Hak tu kencing kat belakang. Hak tu panjat meja. Hak ni duduk bawah meja cikgu. Hak tu pula macam-macam buat. Kan kita pening. Akhir sekali kita tinggal kelas. Jadi maknanya kita tak nak begitu. Jadi berikan kesabaran. Kerana di atas, jadi mohon kemaafan kepada Allah atas kekeliruan kita, atas kejahilan kita, atas kesalahsangkaan kita terhadap Allah, terhadap Rasul yang berlaku sebelum pada ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua kita semua mendapat keredaan Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang dilantik semalam sebagai duta khas ke Timur Tengah daripada pejabat Perdana Menteri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membaikkan
hubungan antara Malaysia dengan negara-negara di rantau Arab. Rantau Arab ni bukan setakat dia kena berbaik dengan orang lain, dia dengan dia pun kena berbaik, kerana saling berbalah, bertelingkah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Haji, diberikan kekuatan, kesabaran dan kejayaan dalam membawa Malaysia dihormati di tengah-tengah masyarakat rantau Arab itu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pakai doa. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.